Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bersua kita kembali ya murid-murid tahun 5 excellent dan juga 5 brilliant. Hari ini saya dan Cikgu Azrina berkolaborasi untuk penulisan bahagian A ataupun memindahkan maklumat ataupun bina 5 ayat seperti awak buat. Awak masih ingat lagi tak macam mana nak bina 5 ayat? Okey, di sini cikgu nak terangkan cara yang mudah dan lebih awak faham. Okay, seterusnya, cara memindahkan maklumat. Ya. Yang pertama, saya hendak awak baca dulu kehendak soalan. Selalunya soalan tu akan berkisar kepada aktiviti ataupun situasi. Awak kena pasti dululah. Sebenarnya kalau ikutkan samanya, tapi untuk nak selamatkan diri, saya rasa kita perlu buat aktiviti semua. Itu lagi mudah. Okey, yang keduanya, awak kena gariskan kata kunci yang terdapat pada soalan tu. Contohnya, kalau kita tengok gambar tu kan, dia tulis aktiviti. Maknanya awak gariskan dari aktiviti tu sampailah habis apa kehendak soalan tu. Okey, lepas awak dah garis kata kunci, awak lihat gambar pula ya. Okey, dekat gambar tu awak kena tengok gambar ni macam-macam jenis. Ada gambar tunggal, ada gambar bersiri. Okey, kalau gambar tunggal tu dia mudah je lah. Cuma awak tengok, bulatkan gambar yang mengandungi kata kerja atau aktiviti. Okey, contoh gambar yang ada nanti cikgu tunjuk ada beberapa aktiviti. Selalunya tapi soalan hendak kita buat 5 ayat. Tapi maknanya awak kena bulatkan 5 sahaja. Kalau ada lebih tu tak apa. Yang keempat, selalu cikgu ajar kamu ya kalau bina peta minda yang mengandungi 5 kata kerja yang telah dibulatkan. Kenapa kita kena membina peta minda? Okey, pertamanya supaya kamu mudah ingat. Kamu tahu. Bila kamu dah ingat dan kamu tahu, maknanya kamu tak ada masalah lah nak buat ayat. Okey, maknanya kamu menepatilah kehendak tugasan tu. Selalunya bina peta minda tu di bawah gambar. Cikgu selalu tunjuk bina peta minda tu di bawah gambar. Tapi kalau untuk lebih lagi pemahaman awak yang mungkin ada yang lemah, selalu cikgu akan ajar yang kelimanya membina kotak skop. Skop tu bukan skop macam skop mengori yang boleh pasir apa tu. Ni skop ni ialah subjek, K tu kata kerja, O tu objek dan P tu penerangan ataupun penjelasan yang lebih detail lagi lah. Okay, ianya sebagai panduan sebelum membina ayat yang lengkap dan gramatis. Okay, bila awak dah siap buat skop dah isi semua dalam kotak tu, barulah awak pindahkan dalam bentuk ayat sambung. Maknanya tak ada kotak-kotak dah. Okey, tulis dalam ayat yang penuh. Yang keenamnya, tuliskan nombor ayat 1 hingga 5 di tepi garisan buku. Memang wajib tulis nombor. Sebab selalunya cikgu tengok ada yang tak tulis nombor. Memang kena tulis nombor. Okey, jelas di situ? Okey, yang ketiga kita dah tengok gambar dan baca kehendak soalan. Okey, dalam gambar ni dikata gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa dan murid-murid di sekolah sempena program sarana. Okey, kamu kena gariskan kata kunci dia apa dia? Okey, aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa dan murid-murid untuk program sarana. Okey, sekarang kita tengok gambar. Okey, tengok gambar yang pertama tu. Apa aktiviti dia buat? Okey, mengecat. Okey, bulatkan kat gambar tu mengecat. Okey, kamu bulatkan. Mengecat. Okey, yang seterusnya membubuh. Membubuh apa tu? Baja. Betul tak? Membubuh baja. Okey, seterusnya menggunting.
menggunting dahan pokok bunga. Ataupun memangkas. Boleh guna. Maknanya yang bersesuaian je lah, yang sama maksud. Menggunting, memangkas, apa lagi? Memotong, boleh lah. Okay, seterusnya menyorong. Okay, menyorong maknanya dah ada 4 dah kan? Menyorong. Dan yang kelimanya ialah menanam. Ada seorang murid tu menanam pokok bunga di dalam pasu. Okey, maknanya kamu dah kenal pasti dah kelima-lima kata kerja yang terdapat dalam gambar ni, aktiviti yang mereka lakukan. Kemudian kamu pindahkan. Okey, bila kamu dah kenal pasti kata kerja yang terdapat dalam gambar, bermakna kita boleh pilihlah mana-mana. Selalunya kalau ikutkan kita ikut arah putaran tawaf. Selalunya lah kalau kita sebagai orang Islam ni kan, ikut bermula dari kiri ke kanan. Ini mengecat kiri ke kanan. Okey, yang pertamanya mengecat. Mengecat. Yang kedua kalau kita tengok menyorong. Yang ketiga menanam. Yang keempat memangkas ataupun menggunting. Dan yang kelima membubuh baja. Membubuh. Kalau kamu perhatikan apabila menjadi kata kerja ada imbuhan. Yes, mesti ada imbuhan. Takkanlah awak tulis 2 orang murid lelaki cat bangunan. Cat tu kalau ikut kata dasar memanglah kata dasarnya cat, tapi cat tu apa maksud cat? Benda ya, benda yang cat. Kalau dibubuh imbuhan maknanya dia dah jadi kata kerja. Jangan silap di situ ya. Seterusnya kita tengok kotak skop yang kita dah buat tadi. Kita isilah kotak-kotak tu. Okey, yang pertamanya subjek. Subjek iaitu siapa. Senang cerita siapa. Kalau kita tengok gambar tadi, yang pertamanya kata kerjanya memangkas, betul? Memangkas. Senang ceritalah kalau awak nak mudah, awak isi dulu kata kerja. Okey. Dah isi 5 kata kerja tu, kemudian kita tengok. Contohnya memangkas. Siapa? Kalau tengok memangkas ni kerja orang besar, betul tak? Okey, jadi kita tulis Encik Halimi. Encik Halimi memangkas. Okey, objeknya apa? Dahan pokok di tepi pagar, menggunakan pemangkas itu sebagai perluasan predikat dia. Supaya keterangannya lah, supaya lebih detail lagi. Mungkin ada setengah murid akan tulis Encik Halimi memangkas dahan pokok. Betul ayat itu, tetapi tidak lengkap dan juga kurang gramatis. Ayat itu betul. Encik Halimi memangkas dahan pokok. Betul, tak ada masalah. Cuma kamu tidak boleh dapat markah lebih. Itu saja. Okey, yang kedua kita tengok. Yang kedua ni cikgu kosongkan kotak subjek itu supaya kamu boleh bubuh sendiri. Cuma cikgu letakkan kata kerja dan juga objek saja. Okey, kata kerja dia menanam. Okey, objek dia pokok bunga. Okey, kita tengok yang kedua. Siapa yang menanam pokok bunga? Katakanlah di situ awak beri nama dia Ali. Ali. Ataupun kalau awak dah tak ingat nak ubah nama siapa, awak tulis ya seorang murid lelaki. Boleh. Tak ada masalah. Seorang murid lelaki. Yang penting mesti ada subjek. Kalau tak ada subjek, bermakna ayat kamu salah. Faham tak? Salah. Okey, dalam ayat ni cikgu tulis Ali menanam pokok bunga.
Okey, perluasan predikat dia kalau kamu tengok gambar tu, di dalam pasu bunga. Mungkin ada di antara murid yang lemah akan tulis Ali menanam pokok bunga. Ataupun ada juga murid yang malas, dia akan tulis Ali menanam pokok bunga. Sebenarnya dia tahu, betul tak, dalam gambar tu dah tunjukkan pasu. Dia tahu tapi dia tak nak tulis. Itulah kesilapan yang selalu cikgu tengok. Bila dia dah malas, dia tulis ayat ringkas je lah. Faham? Okey. Seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, subjek telah diberi Puan Aini dan juga Puan Siti. Okey, kata kerja dia apa tadi yang telah kamu buat dalam peta minda tadi? Membubuh. Membubuh. Okey, apa benda yang dibubuh? Baja. Pada pokok bunga di dalam pasu. Okey, pada pokok bunga di dalam pasu. Itu dia punya perluasan predikat ataupun dia punya keterangan. Yang keempat pula, cikgu kosongkan petak tu, petak subjek tu. Okey, mengecat. Kata kerja dia mengecat, objek dia mural. Tahu ke mural tu apa? Mural ialah lukisan pada dinding. Lukisan pada dinding. Okey? Yang keempat, kalau kamu tengok ada 2 orang murid, betul? 2 orang murid lelaki. Kamu boleh tulis 2 orang murid lelaki. 2 orang murid lelaki. Mengecat lukisan pada dinding di bangunan sekolah. Okey, di bangunan sekolah. Kamu jangan silap di bangunan balai raya lah kamu tulis. Padahalnya kehendak soalan tadi di mana? Di sekolah. Jangan silap di situ. Agaknya seronok sangat kot. Tak kira lah dinding mana awak buat? Dinding rumah ke? No. Okey, yang kelima dah diberi subjek. Cuma cikgu kosongkan kata kerja dan juga objek. Perluasan predikatnya saya dah tulis yang berisi beberapa bungkusan plastik sampah. Okey, Encik Amran. Apa tadi yang kamu dah tulis tadi? Menyorong. Okey, menyorong. Objeknya apa? Kereta sorong. Okey, kereta sorong. Encik Amran menyorong kereta sorong yang berisi beberapa bungkusan plastik sampah. Yang akhir kita tulis dalam bentuk ayat yang penuh. Yang tadi yang cikgu cakap tadi perlu ada nombor. Okey, yang pertama tadi awak dah tulis dalam skop tadi kan. Okey, yang pertama kita tulis nombor 1 titik. Encik Halimi memangkas dahan pokok di tepi pagar menggunakan pemangkas. Maknanya kamu salin balik dari kotak skop yang telah kamu buat tadi. Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan, jika nama orang ialah kata nama khas. Betul? Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar. Jika kamu tulis dengan huruf kecil, bermakna ada kesalahan di situ dari segi penggunaan tanda baca. Dan bila habis akhir ayat tu, kamu perlu letak tanda noktah ataupun tanda titik. Ini amatlah dititik beratkan. Ya, amat dititik beratkan. Jika kamu tak letak tanda titik noktah tu, bermakna ayat kamu akan berlakulah kesalahan. Dan sepanjang pengalaman saya menanda kertas UPSR, jika tak ada tanda titik, walaupun ayat dia terlalu gramatis, memang tak ada kesalahan langsung, tiba-tiba lupa letak tanda titik. Daripada 10 markah, dia akan dapat 9 markah. Cuma tanda titik je penyebabnya. Okey. Selepas tu, kamu tulis ayat yang kedua. Kalau boleh, tolong selang. Tolong selang sebaris supaya kerja kamu kemas. Okey, yang kedua, Ali menanam pokok bunga di dalam pasu
bunga. Letakkan juga tanda noktah di akhir ayat tersebut. Ali tu mesti ditulis dengan huruf besar. Mesti ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga, Puan Aini dan Puan Siti membubuh baja pada pokok bunga di dalam pasu. Yang keempat, 2 orang murid lelaki mengecat mural di bangunan sekolah. Dan yang akhir, nombor 5. Tak ada nombor 6, nombor 7. Nombor 5. Encik Amran menyorong kereta sorong yang berisi beberapa bungkusan plastik sampah. Untuk pengetahuan kamu juga, ini ayat yang ringkas ya. Belum lagi cikgu tambah kata bantunya sebab apa. Contohnya kalau ayat pertama tadi kan, Encik Halimi memangkas dahan pokok di tepi pagar menggunakan pemangkas supaya kelihatan kemas. Saya belum lagi ajar supaya saya nak cuma kena pasti kata kerja, siapa dan apa yang dibuatnya. Itu yang penting dahulu. Kalau sekadar awak buat ayat macam ni, paling kurang 8/10 markah awak akan dapat. Nanti saya akan ajar dengan lebih detail ayat yang lebih gramatis. Siapa dah buat ayat macam ni pun dah syukur ya, terutama mungkin ada murid-murid yang lemah. Sekian sahaja. Terima kasih.